Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sama balik kita ni tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan bersama Dr. Ahmad Asyarbasi. Yasalunaka. Talibak pernikahan lagi. Tentang bercampurnya dengan isteri pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ada orang tanya dah. Ada orang tanya Syekh ni, apakah seorang suami boleh menggauli isterinya pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Kami mendengar bahawa itu tidak boleh. Bagaimana pandangan agama tentang hal ini? Pasal setengah tu ia dok keliru dengan orang haji dah. Ada setengah keliru dengan pada hari itu maksudnya kita waktu ibadah. Yang hebat dah. Secara asasnya orang keliru dengan haji lah dah. Haji memang tak boleh. Tak apalah. Syekh jawab dah. Tidak ada larangan bagi suami untuk menggauli isterinya pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah jika dia tidak sedang berihram. Berihram tu buat haji baru dilarang. Tidak berihram untuk ibadah haji tak ada masalah. Kerana orang yang sedang berihram untuk haji tidak dibolehkan menggauli isterinya atau melakukan hal-hal yang akan menjurus ke arah sana. Di Mekah ni masa dia buat haji dia tidak boleh, bukan sahaja tidak bersetubuh ke arah perkara tersebut pun, ke arah tersebut pun tak boleh dah. Bahkan orang yang sedang berihram diharamkan mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan pergaulan suami isteri yang dikenal dengan sebutan rafath. Rafath ni masa boleh puasa pun tak boleh, dan juga masa haji tak boleh. Dengan dasar perharaman itu ialah firman Allah Ta'ala yang bermaksud, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, tidak boleh mengeluarkan perkataan yang menimbulkan berahi atau tidak senonoh. Setiap benda yang tidak senonoh ni tak boleh dah. Tak boleh kecek rafas dah. Timbul berahi ke apa tak boleh. Berbuat fasik dan berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji, tak boleh juga dah. Dan apa-apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, dan secara Allah mengetahuinya, berbekallah. Dan sungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Surah Al-Baqarah ayat 197. Jadi, masa boleh haji ni, tak boleh rafas. Tak boleh rafas. Tidak boleh rafas berkata kecek uduh. Itulah Rasulullah SAW bersabda mafhumnya. Barang siapa berhaji dan tidak melakukan rafas dan kefasikan, maka dia akan kembali seperti saat dia baru dilahirkan. Kalau dia buat haji dalam keadaan tidak kecek kok dah. Rafas dah, kecek uduh, kecek lucuh kita ada. Ada fasik, benda-benda fasik, maka dia akan balik. Jika tak kecek benda karut kok situ, dia akan balik dalam keadaan seperti dia baru dilahirkan. Habis licin dosa dia dah. Okey, menggauli isteri itu dilarang oleh agama bagi orang yang sedang melakukan ihram haji sampailah dia selesai mengerjakan ibadah haji, iaitu pada tanggal 10 Zulhijjah atau sudahnya. Ada lagi amalan haji lepas 10 Zulhijjah ni, melontar dan sebagainya. Jelasnya setelah dia mengerjakan seluruh rukun haji. Selepas rukun haji tu dia kena cukup lah. Tawaf ifadah ke atau cukup ke dia ada ni. Ngelas sekali tu rukun haji, lepas tak lain tu wajib haji lah. Kerana menggauli isteri itu dilarang sampai seorang selesai mengerjakan semua rukun haji. Bukan wajib haji, rukun haji itu salah kah? Maka dia kira tak apalah dah. Okey. Namun menggauli isteri dibolehkan bagi orang yang mengerjakan ibadah haji tamattu'. Haji tamattu' ni tengah-tengah dia pergi umrah dulu. Baru haji, tengah-tengah tu boleh lagi dah. Jadi maksudkan dengan haji tamattu' ialah seorang berniat mengerjakan ibadah umrah terlebih dahulu. Sudah lirah ibadah umrah. Setelah itu bertahalluq dari ihramnya, dia pakai biasa dah. Dan kemudian kembali berihram untuk mengerjakan ibadah haji masa dekatnya 7-8 Zulhijjah tu. Baru dia start semula dah. Niat ihram untuk buat haji lah. Jika seorang telah melakukan umrah haji tamattu' dan telah bertahalluq dari ihramnya, maka dia dibolehkan baginya melakukan hal yang sebelumnya diharamkan. Seperti mengenakan pakaian, memakai wangian, bercampur dengan isteri dan hal-hal lain dibolehkan. Masa tu boleh. Umrah ni, kadang-kadang dia buat umrah dulu. Boleh haji tak? Sebelum buat haji tu lah.
Dia pun buatlah sebulan ke berapa lama sebelum tu dia dare buat benda lain, termasuklah menyetubuhi isteri dia pun tak apa dah. Jadi dia okey gitulah tak. Keadaan ini berlaku hingga hari ke-8 bulan Zulhijjah. Start 8 bulan Zulhijjah tu dia kena niat semula lah. Ni panggil hari tarwiyah dah. Hari tarwiyah. Pada hari itu mereka berihram untuk haji dari kota Mekah. Jadi mereka tak tahu bila keluar kota Mekah, berihram haji daripada kota Mekah. Dan buat amal ibadah haji lah. Di Muzdalifahnya, dah wukuf di Arafahnya dan seterusnya lah. Para jemaah haji yang melakukan haji tamattu' dibolehkan bercampur dengan isterinya pada hari di mana mereka telah bertahalul dari ihram yang pertama, ihram umrah tu lah. Pasal tamattu' ni dia buat umrah dulu. Lepas tu ihram dia cukup dengan cukur ke tawaf. Tawaf sa'i dengan cukur tu sudah lah dia ni. Dah. Tawaf sa'i cukur biar dah dia. Dia perlu buat benda lain dah. Bila dia dilarang tu tak ada dia. Tunggu musim haji, tunggu masa haji pula lah. Iaitu hari di mana dia telah melaksanakan amalan-amalan umrah dan belum memasuki amalan-amalan haji. Sudah umrah kan habislah umrah dia. Jadi dia tahallul. Tahallul tu maksudnya menghalalkan diri dia. Habislah dia larangan-larangan itu tidak ada lagi pada diri dia. Dari keterangan ini dapatlah kita fahami bahawa seseorang boleh bercampur dengan isterinya pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. 1 hingga orang ke Mekah pun 1 hingga 7 kata dia, siapa dia ihram bulan apa Zulhijjah tu. Boleh lagi lah dia nak bercampur dengan isteri dia dah. Jadi mereka itu tidak diharamkan kecuali bagi mereka yang sedang berihram. Dia start ihram 8 Zulhijjah tak boleh lah. Baik berihram untuk mengerjakan ibadah umrah, ibadah haji atau berihram untuk kedua-duanya. Jadi kalau ihram untuk kedua-duanya ada kiran dia sekali capur. Ataupun ifrak. Ifrak ni yang di awal. Bukan lagi ifrak. Dia kena tak boleh pecah. Kain ihram dia. Tak boleh pecah. Dia tak boleh capur dengan isteri dia ni. Lama lah. Lama kena sabar dia dah. Hukum ihram tersebut tetap berlaku selama mereka masih dalam keadaan ihram. Dia kalau dalam keadaan ihram. Sama ada ifrat. Kiran. Tamattu'. Tapi tamattu' ni kurang sikit lah. Sebab dia lama berhenti tu dah. Antara umrah dengan haji tu. Jika mereka telah bertahalul dari ihram haji tamattu' atau mereka telah menyelesaikan semua amalan wajib haji, mereka kembali diperbolehkan bercampur dengan isteri mereka. Jadi habis dah tahalul kan? Sudah umrah tu, dia buat umrah dulu. Lepas tu dia tahalul, tak ada masalah lah. Semua amalan kalau haji pun gitulah. Kalau haji tamattu' haji lah. Buat haji sudah lah. Boleh. Jadi sudah hak benda wajib tu. Boleh bercampur lah dia dengan isteri dia lah. Gitulah. Okay, pernikahan wanita muslimah dengan non-muslim. Ada orang tanya Syekh ni tak. Apakah seorang muslimah boleh menikah dengan laki-laki non-muslim? Jadi dah kita itu tak. Dia tu orang nikah dengan pemain hoki Sikh lah. India tu. Kafir lah. Apakah seorang muslimah yang menikah dengan laki-laki dan muslim boleh membaca Al-Quran dan melakukan ibadah? Apakah kita boleh mensolatinya tatkala dia meninggal dunia? Apakah dia boleh menyentuh Quran? Tanya gitu dah. Seperti dia ni tu dah. Hak lelaki ke hak perempuan tak? Hak muslim tu dah. Perempuan ke tak? Perempuan dia nak. Okey, Syekh ni jawab. Umat Islam dengan segenap fuqaha dan ulama'nya sepakat bahawa tidak boleh seorang muslimah menikah dengan seorang lelaki non-muslim. Ni sepakat. Dia tidak ada khilaf sikit abu ijma'. Jadi kalau budak orang tina, budak perempuan yang nikah tu jadi haram lah. Kerajaan kena bertindak. Kena sekat lah jangan duk biarkan ni nak daftar pula dak. Pernikahan di juga. Tahu lah pelik kita bunyi dak. Ya Allah, was-was gitu. Macam mana nak daftar ada benda tu haram. Macam mana lah. Dia kena orang atas tak? Tak ada sebelum ni tak. Apa kata pluralisme lah dah. Sekular dan macam-macam sebut tiba-tiba. Kena orang atas pakat senyap habis tak. Tapi nak bunyinya, benda ni tak boleh lah dah. Haram dah. Orang Tina, Islam, orang jatuh kafir tak boleh. Pluralisme ni berlaku lah setengah-setengah. Tapi ada di Kuala Lumpur. Ada tempat dia dah. Dia ada tempat dia juga majlis. Bersama-sama lah majlis upacara agama macam-macam. Ada Islam lagi ni. Ada lagu dia panggil lagu keagamaan apa ya program dah. Jadi malam
lagu keagamaan itu habis. Termasuk nasyid-nasyid pergi juga. Semaya pun semaya juga. Ada situ campur habis. Dia pluralisme. Kenapa ada juga di Malaysia ni pluralisme dia. Bos dia tu Tino India dah. Ketua dia dah. Jadi pluralisme ni kagut dah. Jadi Islam ni ya ada peraturan dia. Kita tak boleh merosakkan Islam. Kerana nak kesatuan kau gapo dah. Ya ada cara dia. Bukan cara gitu dah. Bukan cara capu antara syirik dan tak syirik tu. Sekali program tu jadi syirik lah. Syirik hak mana ni. Dah capu antara syirik dengan tauhid ni. Capu jadi syirik. Dia tak mengenai tauhid, mengenai syirik. Dia tak boleh, kaedah dia tak boleh capu antara syirik dan tauhid. Jadi, gitulah. Kalau nak buat juga nak suruh rasa saling bersatu padu ni, dia kena buat dialog. Mungkin berlaku salah faham. Dialog ni biasa banyak berlaku di Singapura dengan cerita dah. Dengan cerita lah geng-geng Ustaz Nur Siddiq adalah nama ustaz tu dah. Jadi suhu di Singapura dulu dan ni mari Malaysia dah. Tak apalah tu cerita dia lah. Okay, habis itu. Baik lelaki dan Muslim tersebut termasuk kelompok ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani, kelompok musyrikin maupun kelompok etis, semuanya tak boleh nikah dengan orang tina Muslim. Allah SWT telah berfirman, dan janganlah kamu bermaksud dah. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sehingga mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin, hamba lah, budak ni hamba yang mukmin itu lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Surah Al-Baqarah ayat 221. Semak setara mana budak jatuh kafir tu tak boleh nikah nah anak dara tina orang Islam. Terdapat hadis Nabi yang mengatakan bahawa kaum muslim lelaki boleh menikah dengan perempuan-perempuan ahli kitab. Namun kaum lelaki ahli kitab tidak diperbolehkan menikah kaum wanita mukminat. Jadi orang Kristian ke, orang Yahudi ke, orang jatuh Yahudi, orang lelaki Yahudi, orang lelaki Nasrani atau Kristian tidak boleh menikah dengan orang Islam. Wanita Islam ni kena faham situ. Kita juga mendapatkan bahawa Al-Quran memerintahkan kaum muslim jika ada sekelompok wanita yang berhijrah kepada mereka dan menyatakan dirinya masuk agama Islam supaya mereka menahan kelompok wanita tersebut di sisi mereka dan tidak mengembalikannya kepada para suami mereka yang masih kafir selama mereka masih kafir. Jadi zaman Nabi tu ada dah hotina ni masuk Islam, dia hijrah ke Madinah. Jadi dia ni walaupun ada tak lelaki, tinggal tak lelaki hijrah. Jadi dia ni tak boleh kembali tu. Walaupun dia tak lelaki, nak tahu balik tidak dah. Nabi kira putus. Tak lelaki dia kafir, bini dia orang Islam, dia kira putus lah tu dah. Kira cerai lah, fasah putus dah. Kerana tidak boleh seorang muslimah berada di bawah perlindungan seorang non-muslim. Dalam surah Al-Mumtahanah Allah SWT firman bermaksud, wahai orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka, tapi bukan percaya teguh. Dia jadi spy, tak tahu tak? Jadi kena uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahawa mereka benar-benar beriman, maka janganlah mengembalikan mereka pada suami-suami mereka, yakni orang-orang kafir, tak boleh hantar balik dah. Mereka tiada halal bagi orang kafir itu dan orang kafir tiada pula halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Kalau kita tutup bayar dah ke bini dia dulu. Mas kahwin dia RM10,000 walaupun dia orang kafir mungkin dia bayar mas kahwin. Jadi kita kena bayar balik lah dah. Dan tiadalah dosa atas kamu mengahwini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Jadi bayar aku tak lelaki dia kira mahar dia dah. Surah Mumtahanah ayat 10 dah. Okey, jika kita umpamakan ada seorang muslimah telah menikah dengan seorang lelaki non-muslim, maka dalam hal ini ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin muslimah tersebut tidak mengetahui hukum Allah mengenai hal itu. Jahil tukir dah. Jadi merokap kau kepada jahil tukir kan dah. Dalam keadaan demikian merupakan kewajipan kita untuk mengajarkan hukum Allah mengenai hal ini kepadanya. Wajib pertama kena ajar dulu dah. Jangan hukum dulu dah, kena ajar dulu. Dan kita juga wajib memisahkannya dari suaminya yang bukan muslim. Pihak berwajib ada kuasa kena pisah. Kena pisah, jangan biar lock gitu dah. Biar kejakit lah kalau lock gitu dah. Jadi kalau ada kuasa kena ngajar biar pisah. Mungkin juga wanita yang telah menikah dengan lelaki non muslim itu telah mengetahui bahawa hal itu diharamkan oleh Allah SWT. Namun dia sengaja mengabaikannya. Sengaja tu kerana tahu dah benda tu haram tapi nak buat mana cinta dak. Cinta itu buta.
Macam-macam lah dah. Dalam keadaan seperti ini, wanita tersebut telah menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Berarti dia telah murtad dari ajaran Islam, dan dengan itu semua ibadah dan baca Al-Quran yang tidak akan terima oleh Allah SWT. Syekh ni kata murtad. Sebab apa jadi murtad? Sebab benda tu al-ma'lum din bid-darurah. Perkara yang diketahui dalam agama dalam secara mudah. Secara orang biasa pun, budak-budak kapung, budak-budak pun bawa orang tena Islam tu boleh nikah dengan orang kafir. Tiba-tiba dia nikah juga. Dan dia seolah dalam benda tu nampak benar lah secara zahirnya. Bahkan kalau dia rakyat tak wajib pula. Apa kata dia tak secara ke Islam. Nah, nikah juga dengan cara tu. Maka boleh jadi murtad lah tak kena cara dah. Kecuali apabila kemudian dia kembali dari kemurtadannya dan bertaubat kepada Tuhannya serta masuk ke dalam pangkuan Islam kembali. Jika demikian, dia mempunyai keadaan yang sama dengan keadaan kaum muslimin yang lain. Nah, kalau taubat masuk dalam Islam semula, baru je kira Islam lah. Nah. Adapun yang berkaitan dengan menyentuh mushaf Al-Quran, Allah SWT telah berfirman, maksudnya, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, Lauhul Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Surah Al-Waqiah, surah ayat 77 hingga 79. Menurut pendapat, menurut sebahagian musafir yang mengatakan bahawa kata kitab yang terdapat dalam ayat ini adalah mushaf, maka erti ayat tersebut ialah sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab yang agung yang terdapat pada kitab yang terpelihara di sisi Allah Azza wa Jalla, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan dari kejahatan dan hadas. Kalau dia faham gitulah ini Quran, mushaf Quran. Jadi kalau dia kata tapi mutahharun ni ada mutahharun ni yang disucikan tu, orang kata bukan orang dah. Mutahharun disucikan ni ialah malaikat. Tu banyak dekat tafsir sebut gitu malaikat dah. Sebab hang bawa Quran tu bumi ke, adalah malaikat. Hak tu cerita situ daripada Lauhul Mahfuz. Bukan cerita atas muka bumi ni, cerita hak langit. Sebab itu ramai juga ulama tafsir kata mutahharun. Cuma ulama fiqh kata dia ambil istimbak juga sini malaikat suci bawa Quran. Manusia atas muka bumi pun kena suci dah bawa Quran bumi ni nak. Malaikat hanya tu daripada Lauhul Mahfuz tu. Memanglah kena suci dah nah. Kita atas muka bumi pun kena buat serupa malaikat lah. Kena suci juga. Tu istimbak hukum dari para ulama. Gitulah. Tapi ada ulama bahalah macam-macam lah dah. Ada perbahasa lah. Ada setengah kata tidak wajib. Ia hanya sunat. Pergi Quran ni tak haram lagi dah. Ada pendapat tu kalau kita ngaji banyak lah dah. Cuma adabnya Quran ni lah mana pun adabnya kena ada ayat semaya lah. Tapi di segi adab tu ya ada pula adab tu tahap wajib, ada tahap sunat dia. Tapi kalau kita tengok sekali macam tahap sunat lah. Wallahu a'lam lah kalau kita nak ambil hak wajib, hak jumhur ulama kata tu dah. Tapi nak ayat bunyi ada pendapat kata sunatnya. Tak apalah situnya. Yang penting sini dia kata tidak menyentuhnya mushaf Quran kecuali orang disucikan dari kejahatan dan hadas. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW telah melarang berpergian dengan membawa Quran kerana takut Quran jatuh ke tangan musuh. Dia takut munah Quran. Jadi benda ni kena faham juga. Dulu kita duk geger dulu hotel kita Malaysia apa ada Bible dak. Quran tak ada dulu dak, peringkat dulu lah lama-lama dulu. Lepas tu kita marah lah Bible tak di hotel tu orang kafir tak Bible. Kita tak setok takut orang kafir kena kita kata dah. Kita kata gitulah. Nah ni nampaknya lebih kurang ada dah. Quran apa ada dah. Quran pun lebih banyak ni kita tengok hotel-hotel. Tafsir Quran lah. Bukan Quran tafsir Quran tu makin banyak. Sebabnya dia maksud dia. Bahkan orang masuk Islam kerana baca tafsir Quran ni ramai benar dah. Kek Steven ke apa dulu kata dok. Apa panggil? Yusuf Islam tu dah. Kek Steven tu dah. Termasuklah apa nama gapo ramalah arti-arti hak putih mereka ni. Hak suhu termasuk Islam tu. Mereka baca terjemah Quran. Start nak baca terjemah Quran. Kalau kita tak bui terjemah Quran pun tak bui, takut kepada khianat kau kafir. Tajak takut tu menyebabkan tak tersampailah dakwah kepada orang bukan Islam. Tak apalah dah, kita baca lagi. Itu berarti para musuh kafir adalah najis secara spiritual. Bukan najis zahir gini nah. Jamah dia kena basuh lalu dak, spiritual jiwa dia. Kerana iman belum mensucikan mereka.
Kebanyakannya orang-orang kafir juga najis anggota tubuhnya kerana mereka tidak mensucikan dirinya dari segala bentuk najis dan kotoran mereka ni tak cara macam cuci kan. Mungkin najislah tubuh badan mereka. Mereka menghalalkan benda-benda najis seperti khamar, daging babi dan sebagainya. Ini berarti mereka yang kafir tidak berhati-hati dalam menjaga kesucian dirinya. Tak mandi kalau busuk bang apa ada tak? Ingat dulu masa duk ngaji sekolah Farif Veteran. Orang Australia tak mari tak. Dah dengar tak mandi. Dia buat tempat dia udara kering, tidak busuk mana. Tempat kita tak mandi kau busuk bangah tak? Busuk bangah maksudnya kelah nak ngajar budak-budak tak. Orang budak muda orang Australia lah, remaja dia orang Australia. Ni mari Malaysia dia buat perang apa tempat dia. Mai sing busuk bangah lah tak. Tak mandi je. Bukan udara kering, udara basah tempat kita tak busuk bangah. Biasanya ketika mereka mendapatkan Al-Quran, mereka juga akan memperlakukannya sebagai bahan ejekan. Ni hak kebiasaan kita anggap gitulah. Wajib ukur je bagi kaum muslim untuk menjaga kehormatan Al-Quran dan ejekan. Dari ejekan dan penghinaan orang kafir. Kalau kita tahu, dan mungkin yang besar, dia boleh Quran, kau terjemahan Quran, kau boleh kau kafir ni akan khianat. Maka kita sabuilah. Kemungkinan tempat-tempat yang mungkin berlaku gitu, kita tak sabui. Ada berlaku kes gitu. Tapi kalau tidak berlaku, tidak diyakini dan tidak ada bukti yang jelas, bahkan bukti jelasnya, boleh jadi dakwah pula tak tafsir Quran di hotel ke gapo tu, di tempat-tempat pelancong Alangkah baik kita letak dah. Jadi mereka boleh baca, boleh duduk jengging nak lepas rehat dah. Imam Malik beratkan bahawa dalam surat yang tulis Rasulullah SAW untuk Amr bin Hazam, disebutkan bahawa tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Jadi Imam Malik ni, dia kata ada surat ni untuk Ammar bin Hazam. Ni hujah kuat ni tak? Tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Ni hujah yang clear kuat lah berbanding dengan Quran tadi. Tak jelas lagi ni. Seandainya kita umpama ada seorang non-Muslim yang ingin membaca Quran dan kita berharap bahawa dia akan bertadabbur dan memperolehi petunjuk sehingga masuk agama Islam, maka kita wajib memerintahkannya untuk bersuci terlebih dahulu sehingga layak membaca Quran. Kalau kita ambil pendapat hak biasa ni, wajib ambil air semaya jugalah. Lepas tu kata macam mana kapi ambil air semaya. Dia kapi ni. Tak jadi ambil air semaya dia. Kata gitu. Dah. Tapi sebenarnya kita tengok dalil memang gitu. Bahkan Umar Al-Khattab sebelum masuk Islam, dia dengar surah Taha, dia tapa adik dia Fatimah tu. Lepas tu dia nak kata nak baca Quran. Adik dia kata tak boleh selagi tak mandi. Dia pergi mandi nak baca Quran. Jadi dia bunyi baca Quran, dia tidak mestinya kata tak boleh langsung dia. Bahkan kalau kita tengok di Mesir ke apa, perkara biasa je. Dok tina je mari hik baca Quran denu ni. Jadi dia ambil semaya nak sentuh mushaf tu, ambil semaya nah. Gitulah cerita dia. Dalam hal ini kita dapat berpegang kepada apa yang telah dilakukan oleh saudara perempuan Umar bin Khattab. Ni cerita Umar Khattab ni. Tak kala Umar bin Khattab hendak membaca Quran sebelum masuk Islam. Jadi Umar Khattab ni nak masuk Islam dah. Ketika itu saudara perempuan Umar bin Khattab memerintahkan kepadanya untuk mandi terlebih dahulu sebelum menyentuh lembaran-lembaran Al-Quran. Dengan mengatakan sesungguhnya engkau adalah laki-laki yang najis. Umar meruti perintah saudara perempuannya itu, dia pun mandi baru kemudian membaca Al-Quran. Akhirnya mendapat petunjuk dan masuk Islam sebagaimana telah diceritakan dalam sejarah. Di rumah ni orang Arab, Quran dia boleh baca dan dia tak perlu terjemahan macam kita ni Melayu kau putih juga apa nak. Gitu. Jadi dia kena adik tina dia suruh mandi dulu dah. Dia mandi, lepas mandi baru dia baca Quran. Dulu ada lah isu orang jadi isu politik orang kafir baca Quran dah. Dia kata kafir tak boleh sentuh Quran, tak boleh baca Quran, bukan sentuh, baca Quran pun tak boleh dah. Lepas dia kata bawa hujah Umar lah. Umar Al-Khattab ni dia masuk Islam dulu baru baca Quran. Benar tak betul dah. Umar Al-Khattab mandi tu tidak Islam lagi. Mandi, lepas dia mandi tu dia baca Quran, nak tahu apa benda surah Taha ni. Lepas tu baru dia pergi jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Tak asal Islam lagi lah masa dia baca Quran tu. Lepas mandi baru dah. Jadi kita jangan over sangat lah dah. Yang pentingnya Islam terus sampai dah. Gitu dah. Yang penting Islam Quran tu jangan dihina. Kalau kita guna tafsir lebih baik daripada Quran. Quran yang tidak ada tafsir tu lebih dimuliakan berbanding dengan ada terjemahan ni dah. Gitulah. Yang pentingnya dakwah terus sampai.
Okey, yang lebih utama lagi ialah kita memperdengarkan Al-Quran kepada orang-orang non-Muslim sehingga jika mahu mereka dapat mendengarkannya. Biar dia dengar Quran. Ada kafir ni, orang Jepun ke apa. Lepas dia dengar, bandi hak lalang itu, dia dengar Quran sedakkan dia tak. Tenang, dia kata sejuk hati dia dah. Dengar azan sejuk hati, dengar Quran sejuk hati tak. Macam-macam lah. Orang buat kajian lah. Orang test. Jika mereka mempunyai potensi untuk menerima agama Islam, maka mereka akan masuk Islam. Dan ini di Jepun. Jepun ni, Dr. Basit sendiri pergi ke Jepun. Dr. Abdul Basit lah nah. Musyrif Pondok Sengaduia tu. Dia pun ngepel dulu. Ada kutip Pederma untuk bina pusat Islam di sana. Dan dia, bila dah nampak tu dah. Dan dia nak pakai Quran. Quran terjemah. Dia kata terbaik dakwah di sana ialah terjemah Quran juga. Terjemah Quran, royak lebih kurang maksud Quran, lepas tu suruh dia baca. Dia berasa kena, dia akan mari jumpa belajar pula. Dia start dengan Quran, bukan start dengan ceramah lain, start dengan Quran. Beri penerangan tentang Quran, ayat suci Quran ni gapo kelebihan dia, gapo cerita ni, tauhid asah dia, gapo lebih kurang umum saja. Lepas tu biar dia baca sendiri. Tu Quran terjemah. Jepun lah, terjemah ke Jepun dah. Lepas tu kalau dia nak kenal ke Islam, dia akan hantar balik Quran, dia akan belajar lah, dia akan tanya orang Islam, dia akan belajar siapa je bahasa Islam. Banyak jadi gitu dah. Tak jagalah lagi dengar, lepas tu berasa tahu Quran, baca Quran, klik terjemah tu. Lepas tu bakal senyap tu jaga. Jadi banyak ramai juga masuk Islam lepas baca dah. Ayat ni hebat ni Quran ni. Hal ini dapatlah kita fahami dari firman Allah SWT yang bermaksud, dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kalau orang kafir minta perlindungan, matlamatnya suruh dengar. Kalau Allah lah. Kemudian ajak hantarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu sebabkan mereka adalah kaum tidak mengetahui. Surah At-Tabah ayat 6. Ada dulu apa? Okay, jurnalis orang putih lah dah. Dia ni anti-Islam juga, anti-Islam. Lepas tu dia buat kajian di Afghanistan lah, nak cerita pasal jahat orang Afghanistan ni, orang Islam Afghanistan ni. Pengganah ke apa. Sekali kena nigat. Nigat dia kena lajar baik, bukan main baik tu, dah sekali. Dia lepas ke, dan dia masuk Islam dah. Dia kata tak ada lagi baik secara tu lajar dah. Dia dah. Dah lah dia tina, tak kena ragu pun dah. Lepas tu tak ada khianat nak dia jaga sebaik makan minum gawa bayar. Dia cerita pasal Islam, aku tak tahu, tak ingat. Tapi lah sekali dia dia jatuh hati pada Islam, dia masuk Islam. Tu nak cerita bunyi. Yang penting biar dia didengarkan ajaran Islam. Okey, ayat tersebut memerintahkan supaya kita memberikan keamanan kepadanya, membaca Al-Quran kepadanya, kerana dia tidak mengetahui isinya. Dan tidak mengkhianatinya ketika itu. Jadi tak khianat. Jadi orang kafir tak khianat ni, biar dia dengar Quran. Lepas kita mengembalikannya ke negerinya dengan selamat. Sekiranya dia menolak untuk tinggal bersama kita, ini semua menunjukkan akan keluhuran dan keadilan dan ajaran Islam. Gitulah cerita dah. Islam ni dulu memang dia tokoh lah. Islam ni keadilan lah. Mengatasi dunia dia barat. Sebab itu Islam bangkit dah. Tapi zaman ni kita tengok ada hak jatuh. Negara-negara Islam ni kita tengok keadilan tidak adil lah. Kadang-kadang di negara barat lebih adil. Tengoklah isu-isu sekarang ni. Orang miskin ditangkap, didenda ribu-ribu. Orang kaya, orang berpangkat, orang VVIP terlepaskan begitu. Ia tidak ada rahmat Allah. Bantuan Allah tidak akan turun. Bantuan Allah tidak akan turun lah gitu. Lepas tu pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita Kristian. Pulak dah. Tadi orang Tino kafir, orang Tino Islam nikah dengan jantan kafir. Ni orang-orang laki-laki Muslim nikah dengan wanita kafir, wanita Kristian. Bukan wanita kafir teguh juga, wanita ahli kitab lah Kristian. Okey, ada orang tanya Syekh ni, apakah boleh seorang laki-laki Muslim menikah dengan seorang wanita Kristian? Dia tetap mempertahankan agama Kristiannya, sementara keyakinan yang dimilikinya jelas-jelas bertentangan dengan keyakinan laki-laki Muslim tersebut. Dah. Syekh jawab, laki-laki Muslim boleh menikah dengan wanita Masih Kristian yang telah memegang agamanya. Boleh, kata dah. Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 5 sebagai berikut.
Maksudnya, pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik, makanan orang-orang yang diberi Alkitab, yakni Ahlul Kitab, itu halal bagimu. Dan makanan kamu pula halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan bagi kamu mengahwini, yakni yang kahwinlah dengan wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman. Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, Ahlul Kitab. Jadi orang tengok Ahlul Kitab ni boleh nikah lah seperti wanita orang Islam lah. Bila kamu telah membayar mahar mereka dengan maksud untuk menikahinya, tidak dengan maksud untuk berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman, maka hapuslah amalannya dan di hari kiamat ia termasuk orang yang merugi. Gitulah lebih kurang. Surah Al-Maidah ayat 5. Ayat Quran di atas membolehkan seorang lelaki Muslim menikahi dengan wanita ahli kitab, Kristian dengan Yahudi lah, yang menjaga kehormatannya. Orang Kristian termasuk ahli kitab. Banyak di antara sahabat dan tabi'in yang menghalalkan pernikahan dengan wanita ahli kitab. Ramai dah. Sahabat-sahabat pun, tabi'in pun kata boleh nikah dengan orang Kristian atau Yahudi. Di antara sahabat yang menghalalkan pernikahan tersebut ialah Utsman bin Affan, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah dan Talhah bin Ubaidillah. Sedangkan di kalangan tabi'in pula ialah Hasan, Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Sya'bi dan Sa'id Musayyab. Tokoh besar belakang ni kepala tabi'in, kepala sahabat kan, begitulah. Setelah dipastikan bahawa Utsman bin Affan telah menikahi seorang wanita Masih yang bernama Nailah binti Qarafasah. Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang terhormat, Khalifah Rashidah ketiga dan juga Zunurain, yang mempunyai dua cahaya dalam Islam, nikah dengan dua anak Nabi dia. Dua isteri dia tu, dua orang anak Nabi, anak Rasulullah, dan meninggal dua-dua tu. Dan dia memang yang menikah dua anak Nabi. Sejarah juga menyebutkan bahawa sekelompok kaum muslim menikahi para wanita ahli kitab pada zaman Futuh kemenangan di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas ni tawar lah kuasa ahli kitab ni tak. Di Rom, di Syam ke apa dah, satu dah. Tidak seorang pun dari kalangan ahli ilmu yang menyalahkan apa yang mereka lakukan. Mungkin salah satu hikmah yang terkandung dalam hukum yang membolehkan nikahnya seorang lelaki Muslim dengan wanita ahli kitab ialah supaya tersedia kesempatan untuk boleh saling kenal mengenal sebagai sesama manusia di antara seorang lelaki Muslim dengan wanita non-Muslim. Allah SWT telah berfirman dalam kitabnya bermaksud, hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi jelas dah, boleh lah. Dan suruh kenal mengenal ni antara manusia dah. Dan sebenarnya kalau jatuh ni boleh berpuasa dah, dan dia boleh mempengaruhi wanita lah, sepatutnya gitu dah. Dan kemungkinan besar ni wanita yang menikah dengan sahabat-sahabat ni asal di Kristian pun akhirnya masuk Islam dah. Takkanlah tak masuk Islam. Tok lelaki ni mungkin main suhu dah. Begitulah. Serasanya mereka mati dalam keadaan Muslim, walaupun mula-mula menikah tu masih dalam keadaan Kristian. Okey, berkaitan dengan hal ini perlu kiranya kita ingatkan bahawa nampak Al-Quran telah memberikan isyarat adanya hubungan kasih sayang yang terjalin di antara kaum muslimin dengan kalangan Masih yang sadar. Sementara pada saat yang sama Al-Quran dengan gamblang menggambar keadanya permusuhan yang terjadi di antara kaum muslim dengan kaum musyrik pada satu sisi, di antara kaum muslimin dengan orang Yahudi pada sisi yang lain. Berkenaan dengan hal ini Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 82 hingga 85. Maksudnya, sungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman ialah orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Paling kuat balik khianat kaum Islam ni orang Yahudi dan orang musyrik. Ya dulu lagi dah. Dan sungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang yang beriman ialah orang yang berkata, sungguhnya kami ini ialah Nasrani. Orang rapat dengan orang Islam ni orang Nasrani ni, orang Kristian. Yang demikian itu disebabkan kerana di antara mereka itu orang Nasrani terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib. Juga sebagai sungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Sebab apa? Walaupun mereka ni masih kafir lah kita kata dah. Tapi nombor satu mereka ni tidak sombong diri, ada akhlak. Tok Lebar dia tu juru. Tok Lebar Yahudi ni, Tok Guru dia kan ada jahat juga ada Yahudi ni. Ini ceritanya dah. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran.
yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Dia baca Quran pasal kisah Maryam dan Nabi Isa tu, mereka tiuk. Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama-sama orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad SAW. Jadi perkara ini berlaku ketika Najasyi ni. Memang betul baca surah Maryam ni, sahabat ni Jabir dia gapo dia baca sehingga menangis dah, termasuk Najasyi dan padri-padri apa kata rahib-rahib mereka menangis. Dan mengatakan beriman, kalau kita baca ni. Mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami? Padahal kami sangat-sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam orang yang soleh. Maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan, iaitu syurga yang mengalir sungai-sungai dalamnya, sedang mereka kekal dalamnya, dan itulah balasan bagi orang yang berbuat kebaikan yang ikhlas keimanannya. Ini ayat surah Al-Ma'idah ayat 82 hingga 85. Seorang lelaki Muslim tidak boleh memaksa isterinya yang beragama Kristian untuk meninggalkan agamanya dan masuk agama Islam. Tak boleh paksa. Masuk Islam ni dengan akidah, bukan dengan paksa. Dia tidak beriman juga, menafik pada apa? Kita nak semua masuk Islam betul-betul. Kerana Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256, maksudnya tidak ada paksaan dalam agama dah. Sungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang salah. La yukallifullahu nafsan bukan. Apa? Tidak ada paksaan dalam agama, sungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang salah dah. Jadi dia juga tidak boleh melarang isterinya menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Jadi dia nak sembuh buat cara semaya dia lah. Tak boleh naga dah. Namun dia berhak melarang isterinya memberikan pengaruh agamanya kepada anaknya. Tapi anak-anak dia walaupun bini Kristian, dia boleh naga anak-anak dia ikut Kristian, kena ikut agama Islam, kena datang ngaji sekolah agama lah. Sebagian fuqaha mengatakan bahawa pernikahan antara seorang lelaki Muslim dengan wanita Masihi adalah makruh. Bila kata boleh pun makruh, tak boleh lah. Namun tidak sampai darjat kafir tu. Jadi kafir kau jadi haram kafir je lah. Tidak. Para fuqaha tersebut mengatakan demikian kerana mereka khawatir suami pula terpengaruh oleh isterinya. Dan sang isteri akan merosakkan agama sang suami pula. Wallahu'alam. Jadi apa-apa pun tak boleh lah saya kira dah. Apa-apa pun tengoklah. Tapi kita kena ingat zaman dulu tu zaman Islamnya sangat hebat. Masyarakat Islam masa tu dikagumi. Kalau nikah dengan perempuan ahli kitab Kristian pun, yang kuat mempengaruhi orang Kristian ni, orang Islam lebih mempengaruhi. Kerana dia lebih kata paling menonjol lah, paling orang diikuti. Macam kita learn ni zaman paling besar berkuasa ni kita mereka lah kononnya. Jadi cerita putih kat ramai orang tengok ni. Cerita mereka agak ramai orang tengok ni. Jadi mempengaruhi dunia ni, Amerika lebih hebat daripada Jepun, daripada Korea, daripada China ko. Amerika lebih mempengaruhi dunia kerana dia kuasa dunia. Gitu lah lebih kurang. Masa zaman dulu, kuasa dunia ni orang Arab, orang Islam. Tengoklah bahasa asal di Morocco, di Mesir sendiri, di Syria gapo tu bukan bahasa Arab guna tu, bahasa nulah Rom ni lah. Di Parsi, di gapo, di Iraq gapo semua tu bukan lagi bahasa Arab. Tapi apabila pembukaan tu Islam meluas, habis negara pah ke hujung Afrika ni, Morocco, Maghrib hujung ni, habis guna bahasa Arab ni. Sudah gapo tu. Lagi orang negara pun guna bahasa Arab. Kuat mempengaruhi Islam ni. Jadi kalau lah punya suami tu sahabat ke tabi'in menikah dengan orang bukan Islam, kemungkinan besar yang terpengaruh ialah isteri dan matlamat dia untuk dakwah juga. Setakat itulah saja kita tangguh tazkirah kita dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.